keindahan. Allah Ta'ala ni indah, Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan Allah Ta'ala suka akan kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 32. Tetapi janganlah perempuan itu dia menghiasi dengan perkara haram. Berhias dengan perkara haram. Jadi haram sekiranya dia bercukur kening, bercukur bulu kening, nak nampak comel. Comel ke bulu kening? Comel hak original tak? Kalau cukur tu nampak uduh. Uduh nampak tak ada gapo tak? Dia cukur lepas tu dia bubur celok. Comel tika tu jelah. Lepas tu dia mandi gapo lak-lak make up tak ada kak. Allah uduh nampak. Tak? Baik hak original tak akan celok pun comel. Dan tak harus. Jadi nak oyak cukur kening tu haram. Dia tak harus, haram juga buat tatu. Nak berhias dengan buat tatu dan sambung rambut pun termasuk dalam berhias yang haram. Jadi tak harus. Lepas tu menjarangkan gigi. Menjarangkan gigi pun termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis sahih daripada Tariq Al-Qamah, Allah Ta'ala mana telah melaknat oleh Abdullah itu iaitu Ibnu Mas'ud. Ayatnya al-washimat, iaitu buat tatu dan cukur bulu kening dan menjarahkan gigi untuk keelokan, untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Mas'ud dia melaknat siapa-siapa yang buat begitu. Kata Ummu Yaqub, mahaza, apakah ini? Kata Abdullah, kenapa aku tak boleh nak laknat daripada orang yang Rasulullah laknat? Dan apa yang ada dalam kitabullah? Kata Ummu Yaqub, wallahi sesungguhnya aku baca khatam dah Quran, aku tak jumpa pun sepengemu kata. Maka kata Ibnu Mas'ud, wallahi demi Allah, kalau kamu baca kamu akan jumpa sebagaimana ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, surah Al-Hasy ayat 7. Jadi ayat ada dalam Quran jugalah. Ayat ada dalam Quran lah. Perkara-perkara yang mengubah ciptaan Allah pada dengan ayat tu. Dan demikian juga tak boleh hubur rambut, kerana Nabi melaknat orang yang menghuburkan rambut dan orang yang minta supaya disambungkan rambut. Sebagaimana telah warid dalam hadis sahih daripada Aisyah, yang mana perempuan Ansar dia mengahwinkan anak perempuannya dan dia sambung rambut anak perempuannya, maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sebut demikian itu. Sesungguhnya suaminya menyuruh aku untuk sambung rambut. Maka Nabi kata, jangan, sesungguhnya perkara tu dilaknat orang yang menyambung rambut. Dan begitu juga termasuk dalam tajuk ni juga, iaitu nak memuaskan hati suami, nak memuaskan hati pasangan, nak menarik hati, ia ada hak-hak dia. Seperti apabila diajak untuk berjimak dalam keadaan haid, maka jangan taat. Surah Al-Baqarah ayat 222. Begitu juga apabila minta berjimak pada duburnya pun tak boleh nak taat. Itu haram. Suami itu kena ta'zir. Kena ta'zir kalau liwat isteri. Dan tak boleh sifatkan cerita ke perempuan tu, isteri dia tu tak boleh nak menceritakan mengenai sifat perempuan ajnabi yang lain, kerana tanpa alasan munasabah, kerana benda tu akan membawa kepada makruh ataupun haram. Sebagaimana telah mentakhrij oleh Bukhari daripada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda,
orang yang wanita tak boleh kita jumpa, yang tak boleh berjumpa wanita lain, dia akan menyifatkan kepada suaminya. Jadi ayatnya perempuan ajnabi tak boleh kita tak boleh nak sifatkan akan perempuan ajnabi yang lain, seolah suami dia tu nampak, seolah tengok dah perempuan tu. Walaupun tak tengok, tapi kalau isteri dia mensifatkan perempuan lain, jadi seolah suami dia nampak. Jadi kesimpulannya, janganlah taat suami pada perkara maksiat pada Allah, dan jangan taat pada isteri yang mengajak maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dua-dua tak boleh kalaulah perkara maksiat, hinggalah berkekalan mawaddah di antara keduanya. Dan mawaddah tu adalah nikmat daripada Allah Taala dengan kita menghilangkan maksiat. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Yang mana taat tu hanya pada perkara ma'ruf sahaja. Baik. Kemudian tajuk yang seterusnya, asal prinsip. Asal tu prinsip dalam bersederhana. Fil iktisad. Makna prinsip dalam bersederhana. Kesederhanaan beserta dengan pasangannya, bersederhanaan suami, bersederhananya isteri, ada dalil-dalil dalam Quran dan hadis, yang mana telah mengeluarkan oleh Bukhari dan lainnya daripada hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, saudaraku Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Salman dan Abi Darda. Ayat bersederhana. Jadi Salman ni dia ziarah Abu Darda. Dia tengok Ummu Darda ni membazir. Bukan membazir. Dia tengok Ummu Darda, dia melihat akan Abu Darda tidak janguk dengan kedatangan tetamu. Dia pakai baju hijau gitu, mutabazilah tu, dia tidak janguk. Maka gitu ke faqala laha. Bukan. Maka Salman tu dia tengok Ummu Darda, dia tengok akak Ummu Darda tak janguk. Maka Salman pun tanya pada Ummu Darda, kenapa dengan kamu ni? Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda tidak berhajat kepada dunia, jadi aku tak beri, aku tak apalah. Maka datanglah Abu Darda, dia pun buatlah bagi Salman itu makanan. Abu Darda pun katalah bagi Salman, makanlah. Kata Salman, sesungguhnya aku puasa. Kata Abu Darda, aku tak akan makan sehingga mu makan. Kata Salman, maka Salman pun makan. Maka tak kalau malam pergi Abu Darda qiyamul lail. Berkata ia, num, tidurlah, mu tidurlah. Maka tidur ia, summa zahaba yakum. Kemudian dia Abu Darda qiyamul lail. Faqala num, maka mu tidurlah. Maka tak kala akhir malam berkata Salman, kumil an, bangunlah sekarang. Fasalliya, maka berkatalah ia akan Salman, kumil an, kata Abu Darda pada Salman, bangunlah sekarang. Maka bersembahyanglah oleh keduanya. Maka Salman pun kata kepada Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang kamu kena tunaikan, dan bagi dirimu pun ada hak yang kamu kena tunaikan, dan bagi keluargamu pun ada hak yang kamu kena tunaikan. Maka mu tunaikanlah hak. Bagi tiap-tiap hak tu mu kena tunaikan semuanya. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut mendatangi Abu Darda akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Darda beritahu demikian itu. Maka Nabi kata, benar apa yang dikata oleh Salman. Ayatnya Abu Darda ni dia Salman nak tegur Abu Darda supaya bersederhana. Supaya bersederhana. Maknanya suruhlah isteri berhias, lepas tu
semaya malam gapo semua, kena jangan lupa dengan isterimu. Lepas tu gapo lagi, mana jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia ramai-ramai. Sebagaimana tajuk yang kita bahas ialah asal prinsip dalam bersederhana. Nah, gitulah. Jadi hadis Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma telah berkata aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, adakah tidak aku mengkhabarkan bahwasanya puasa sehari dan qiyamul lail sehari? Kata aku, bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, janganlah mu melakukan puasa dan buka dan qiyamul lail dan tidur, maknanya berlebih-lebihan. Sesungguhnya jasadmu ada hak dan matamu pun ada hak dia yang kamu kena tunaikan. Mengatuk tidur, dan pasanganmu pun ada hak yang kamu kena tunaikan. Dan jika ada tetamu, ada hak yang kamu kena tunaikan. Ni ayat prinsip kita kena bersederhana. Jangan kita berlebih-lebihan. Begitu juga at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Lemah lembut daripada Allah, gapo-gapo daripada syaitan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Pertengahan. Kalau semaya tu kak, jangan kita gapo-gapo sangat. Kalau akak tangan tu kak, we ada tamak ninah situ. Tu yang kita boleh nampak kesederhanaan. Contoh dalam semaya kak, untuk memisahkan antara akad dengan waktu turun, dia ada tamak ninah. Tamak ninah dalam semaya wajib. Tak kira pada perbuatan sunat dan perbuatan wajib. Perbuatan rukun dan perbuatan sunat, akad tangan ni sunat, tapi tamak ninah pada perbuatan sunat tu pun kena ada wajib. Tamak ninah pada pergerakan sunat tu wajib. Supaya tak lebih 3 gerak. Jadi kita akad tangan ketika takbiratul ihram tu pun we berhenti dulu sekadar baca subhanallah. Baru kita waktu turun tak antara pusatnya dada pada mazhab Syafi'i. Taklah renggai sangat tangan, pertengahan. Rapat sangat pedak, pertengahan. Terik sangat pedak, kokok sangat pedak. Pas akad pula we sapat tepat dia. Jangan tak sapat tepat lagi, Allahu akbar. Tak sapat dada pun. Tak, we sapa antara cuping telinga kita ni. Gitu. Kalau puai rapatlah. Begitu juga sebagaimana kita akad tangan masa takbiratul ihram, begitu juga pada takbir intiqalat. We sama. Berhenti sekadar baca subhanallah, kita pun rokok. Sami Allahu liman hamidah, akad tangan we berhenti dulu sekadar baca subhanallah, kita buat turun. Pas tangan pula tak antara paha kita tu, mana tak tepi paha ke, jangan bergerak. Gitu. Akad tangan tu sunat, tapi akad tak kena, jadi mau pada lebih 3 gerak gak tak sah sepatutnya. Tu tak kira apa kita buat, ibadah, muamalah kita nak jaga hubungan dengan Allah, hubungan manusia, pertengahan, bersederhana. Jangan kalut sangat, jangan lambat sangat. Kemudian tajuk seterusnya, kesan buruk bagi sikap kasar dan bakhil. Jadi lelaki ni dia janganlah sangat-sangat bersikap kasar ke atas isterinya. Bersederhanalah. Janganlah siapa lok sangat kau belok. Tetap kena nasihat, kena tegur. Tapi kalau kasar lajak pun tak boleh juga. Jangan kasar, jangan bersikap keras. Kasar lain, kawam lain. Yang boleh menyebabkan dengan kekasaran tadi, pongoh ke, tak ada hati perut ke, kasar ke, boleh menyebabkan isterinya menipu. Dia boleh menyebabkan isteri menipu. Lepas tu bakhil lajak pun tak boleh. Boleh terlalu ekonomi. Belanja tu pun tak boleh, tu tak boleh. Kena belanja lah. Sedikit sebanyak, jari-jari sekali. Kena belanja, jangan bakhil dah. Yang boleh menyebabkan
isteri dia mencuri. Jadi apabila isteri ni dia tak kala tersalah kau contohnya, dia mendapati suami dia ni orang yang pongoh, orang yang marah, sangat-sangat kasar, maka dia terpaksa menutup kesalahannya dan menipu suami dia. Jadi dia cuba kongsilah cerita yang dia sebut sini, yang mana telah datang salah seorang perempuan yang minta fatwa kepadaku, kepada syekh ni lah. Dia kata, aku telah buat dosa semenjak 17 tahun yang lalu. Jadi tiap-tiap aku teringat dosa tersebut, aku rasa murung ya dalam kehidupanku. Jadi bawa pada tak selesa, bawa pada sakit. Jadi hasil pada kisah berserta dengan dosanya tu, bermula daripada dia kahwin. Ni cerita dia kahwin, dia duduk berserta dengan suami dia dan mak mertua dia. Cerita dia. Jadi dipendekkan cerita nak ayatnya, dia buat salah ke apa? Lepas dia kahwin, suami dia duduk sekali dengan mak pada suami, ibu mertua pada perempuan itulah. Jadi dia duduk situ, mak mertua dia ni pongoh, backing kasar kepada menantu dia, sehingga dia ukik apa yang dibelanjakan, kira keluar masuk pitih ke apa semua. Lepas tu segala kesalahan dia ambil tindakan belakang. Mana tak ada siapa pun tak tegur. Semua kena tegur belakang. Pada satu hari, mak mertua dia suruh pergi pasar beli ayam. Dia pun pergi beli ayam. Oleh kerana dia terlalu berjaga-jaga ke atas ayam tu, takut berlaku gana-gana ke ayam tu, dia pun letaklah ayam tu bawah tudung dia. Bawah tudung. Dan dia menutup dengan tudung dia tu lah. Orang Arab kan dia pakai tudung besar tak? Dia letak dari tudung. Dia jaga takut mapuh. Jaga takut mapuh, tapi tiba-tiba ayam tu mapuh dari tudung dia. Lemah berkali. Maka mapuh ayam tu tengah-tengah jalan. Siapa ke rumah? Pergi lagu mana? Tahu pergi molek dah kali, lemah kali. Dengan peluhnya gapo dah. Maka takutlah dia, kau tambah takut. Lolah tu mak mertua backing. Dia takut, sebagai sangat takut. Dia pun cepat-cepat balik. Dia pun pergi dapur, terus melih ayam mapuh tu. Dia melih ayam tu, dia terus masuk ayam mapuh tu. Untuk mak mertua dia. Mak mertua dia panggil dengan Ummi Isam. Wahai Ummi Isam, marilah dapur. Aku masak dah kamu. Dia yak ke Ummi Isam, mu tak sah masak lah, biar aku masak. Maka lepas pada tu mak mertua pun dia masuk ke dapur. Apa yang tengok menantu dia masak, mak mertua letak fil-fil gapo, wilai bau gapo semua. Wahai Ummi Isam, wallahi rasakanlah dan minumlah sup ni. Makanlah sebelum datang anak-anak. Maka makanlah, mak mertua dia makan, minum, hirup sedap molek. Hak tu dia pun tanya Syekh. Dia tanya, adakah saya boleh bertaubat? Nak ayatnya kesal daripada sikap kasar, sikap tegah, sikap apa lagi. Tidak boleh betul ansur tak. Tegur semacam. Maka menyebabkan perempuan jadi nipu. Sebab dia takut nak marah. Maka jawab Syekh Mu'alif sendiri, na'am, ya. Allah Ta'ala akan membuka pintu taubat, tidak tutup hinggalah
selagi matahari tak naik sebelah barat. Tu. Mana selagi matahari tak naik sebelah barat ke, selagi tak ada siapa nyawa ke batin halkum ke, pintu taubat terbuka. So dosa saja yang Allah Taala tak akan ampun sampai bila-bila. Dosa tak kena Allah. Dosa yang mensyirik ke Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dosa yang tak kena Allah, dosa yang mensyirik ke Allah, Allah Taala tak akan ampun sampai bila-bila. Dan dosa selepas naik matahari sebelah barat, dan dosa siapa nyawa ke batin halkum pun Allah Taala tak akan ampun. Seperti Fir'aun ni ketika nyawa siapa ke batin halkum tu, dia boleh terima dengan Tuhan Musa. Dia nak beriman dengan Tuhan Musa. Tapi melekat dia sombak tanah dalam lidah, tak dia mengucap. Sebab apa? Kena tak padai dengan kezaliman dia buat, tak okeylah. Nak mudah-mudah bila nyawa siapa kuat halkum nak dapat rahmat Allah Taala. Nah, cerita tu ada dalam Quran. Jadi nak ayat mengenai taubat tu, boleh baca pada surah Az-Zumar ayat 53. Jadi daripada kisah tadi, kekasaran itu dia boleh bawa kepada apa? Iaitu kepada penipuan. Begitu juga bakhil boleh membawa pada isteri mencuri, curi harta suami dengan tanpa pengetahuan suami. Pernah ada seorang Hindun binti Utbah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni lelaki yang sangat kedekut. Dia tak beri pun padaku yang mencukupi daripada anak-anakku. Melainkan aku mencuri. Sebab tak cukup, aku curi tanpa pengetahuan dia." Rasulullah kata, "Mana? Ambillah. Sekadar mana memadai. Jangan lebih-lebih. Sekadar mana memadai untukmu dan anak-anakmu pada perkara yang makruf." Rasulullah suruh ambil. Kalau nampak tu lelaki kedekut lajak, ada jalan untuk ambil. Jadi apabila tidak memberi nafkah oleh suami, maka isteri dia boleh nak ambil tanpa pengetahuan suami sekadar yang mencukupi untuk dia dan untuk anak dia. Jadi daripada dua cerita tadi, sebab itulah kita kalau dan nikah kau gapo dah, kalau boleh sebaiknya memang wajib dah kita sediakan tempat tinggal. Lepas ada nikah tu, sediakan tempat tinggal. Tak kira kita masih belajar ke ataupun kerja ke, kalau boleh usaha, sediakan tempat tinggal. Sewa rumah ke, ikutlah, asalkan boleh duduk suami isteri, tidak ada orang lain yang masuk campur. Sehingga duduk dengan keluarga sendiri pun kadang-kadang jadi ada campur tangan mak mertua lah, sebagaimana cerita tadi lah, campur tangan ipai duai lah. Jadi tak sesuai. Balik rumah mertua, jadi tak bebas lah. Tak bebas. Lebih-lebih lagi ada adik-beradik suami. Adik-beradik suami. Kalau puai tak apa. Ni hak lelaki ke? Jadi dalam rumah pun kena pakai tudung ke apa semua. Jadi nyanyo kot isteri. Jadi tak selesa dia. Sehari tak apa ke ziarah. Ni bertahun-tahun duduk lagu tu. Jadi nyanyo ke isteri. Sebab tu wajib atas suami menafkahkan tempat tinggal kepada isteri. Gitu juga kalau balik rumah mak mertua sebelah puai, mak puai, ada ipai dua ke adik-beradik lelaki tak apa. Ni adik-beradik puai dia pula. Adik-beradik puai. Pas adik-beradik puai rumah dia sendiri, tak tudung tak gapo, bebaslah. Tapi suami bila dengan ipar adik-beradik puan ni tetap kena jaga. Tetap kena jaga. Isteri kita tak cakap nak suruh. Tu ada
ada apa panggil tok laki aku mungkin pakai tudung lah. Apa? No. Adik-beradik buat je beh gitu ya. Dah apa ngesabik tok lakimu. No. Sehari tu boleh lagi nak kawal. Lepas dah tu pakai baju saja. No. Luar tak pakai. Pakai baju labuh lah. Kepala lutut duk luar. Nak ayak. Nak ayak nyada gitu. Jadi tok laki no. Hak jenis ngaji agama pahal pakai duk luar rumah tu. Tidur pun luar tu. Nak masuk tak boleh. No. Boleh sangat nak masuk tapi dah keadaan tu masuk haram tengok ke apa semua. Jadi sehari dua ziarah duduk tupai sementara tak apa. Balik raya balik tu balik ni cuti tapi nak duduk lama tupai tu tak sesuai. Wajib atas suami kena sediakan tempat tinggal. Tak nanti mewah, cukup syarat. Cukup syarat yang boleh menjaga isteri, keselamatannya gapo semua. Cari hak dekat dengan apa panggil masjid, kau molek pak ramah. Elok mana masyarakat pun baik. Tu dia. Tu yang kita boleh ambil daripada cerita tadi. Seterusnya seko baik kena berjaga-jaga. Seko baik husnuzan ma'a ihtiyat wa tahaffuz. Seko baik dalam keadaan berjaga-jaga dia beringat. Seko baik pun kena ada ihtiyat dan tahaffuz. Jadi suami dia kena seko baik dengan isterinya. Dan dalam masa sama dia kena jaga. Dia kena ihtiyat, dia berjaga-jaga daripada perkara yang menjadi sebab kepada fasad, pada perkara jahat dan menyalahi syariat. Jadi seko baik dengan zaujah ni, dengan isteri ni sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam surah An-Nur ayat 12. Boleh baca sendiri. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lama kamu tak balik rumah, la iza atala ahadukum ghaibah, kalau lama mun tak balik rumah, tak kiralah PJJ dah ataupun keluar jihad ke, paling lama 3 bulan. Kalau lebih pada tu kena tanya khabar ke apa semua. Jadi nak ayat gini, apabila lama mu tak balik rumah, janganlah kamu ketuk pintu rumah isterimu pada waktu malam. Dan tahafuz dan ihtiyat tu daripada hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jagalah daripada masuk lelaki lain atas rumahmu, atas perempuan, isteri-isterimu. Kata seorang lelaki daripada Ansar, ya Rasulullah, apa pandanganmu tentang ipaduai? Tu alhamu tu ipaduai. Jawab Rasulullah, ipaduai itu al-maut, iaitu kematian. Ni nak ayat kinayah bahayanya pergaulan bebas di antara ipaduai. Alhamu tu al-maut. Jadi kena kawal antara pergaulan antara ipaduai. Adik-beradik puan adik-beradik lelaki kena kawal. Ada kes nak masa isu corona mula berlaku lockdown ke apa deh, adik isteri dia duduk dengan ipar, adik-beradik lelaki nak suami dia duduk jauh, tak boleh nak klik lockdown. Lepas tu duduk sekali dua tu sehingga ke mengandung. Tu nak ayat. Tak duduk sekali pun memang ipar dua ini adalah kena jaga.
Tak duduk sekali pun dia akan mau pada maut, bahaya. Kinayah bahayanya ipar dua ini. Adik-beradik puan, adik-beradik kepada isteri. Mana membuat fitnah kepada suami. Adik-beradik lelaki bagi suami jadi fitnah kepada perempuan, isteri kita. Tu nak ayat. Jadi Nabi kata janganlah berkhulwat lelaki dengan perempuan, melainkan berserta dengan dengannya ada mahram. Daripada hadis Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma, satu kelompok daripada Bani Hashim dia masuk dalam rumah Asma binti Amis. Lepas tu Abu Bakar pun pada khala Abu Bakar. Masuk Abu Bakar, dia Asma di bawahnya. Dia nampak mereka itu berasa, mana Abu Bakar tengok suasana tu dia berasa tak suka. Maka dia pun bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, innallaha qad bara'aha min zalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala berlepas daripada demikian itu. Kemudian Rasulullah bangun, dia berkhutbah atas mimbar. Rasulullah cegah Nabi tak bagi orang lelaki masuk jumpa perempuan selepas pada hari ni. Haza ala muribah. Mana perempuan yang suaminya tidak bersamanya. Melainkan kalau bersama dengan perempuan tu ada lelaki dua orang ataupun dua orang yang lain. Kita tengok syarah hadis ni pula dah. Gitu. Boleh jadi kiyah daripada sini wasak gi mari lah ni gapo dak. Kena jaga. Lah ni mudah. Pergaulan secara maya ada contohnya. Tak boleh bermudah-mudah juga laki wasak isteri orang. Nah. Lepas tu suami pula nak wasak anak dara orang ataupun isteri orang. Boleh kiyah pada situ. Perkara yang kita kena jaga pergaulan. Nah. Kalau nak apa? Contohnya kalau ada perkara nak minta tolong melalui suami dia. Contohnya nak minta tolong cari pasangan ke, nak minta tolong isteri kita cari pasangan. Melalui suami lah. Tak usah direct WhatsApp isteri dia. Begitu juga perempuan nak minta suami dia tolong cari pasangan, melalui isteri dia lah. Jangan WhatsApp direct suami dia. Jaga hubungan tu. Ihtiyat. Kalau boleh tak usah langsung lah. Tak usah langsung. Masuk melalui tok lelaki. Kalau lelaki masuk melalui tok lelaki. Kalau perempuan masuk melalui perempuan. Kalau ada duduk sekali pun suami isteri, Tiba-tiba seorang lelaki nak tanya pasal isteri dia hak lain. Tanya tok lelaki lah. Jangan tanya ustazah depan tok lelaki dia. Isteri saya ada tak? Kecek dengan isteri dia pula. Bomolek saidoh lama bawa. Tok lelaki merah dah muka. Naten. Dalam hati tak ada amalat langsung. Aku njak kan. We pandai lah, tak? We pandai. Walaupun duduk dalam majlis suami isteri ada, kecek lah dengan tok lelaki dia. Jangan buat gong gitu. Kecek dengan bini orang pula. Itu contoh. Contoh kita boleh ambil sini. Tak kira alim maya ke, alim nyata ke, kena berjaga-jaga.
Jadi kesimpulannya, suami yang baik dia tidak membiarkan isteri dia bergaul bebas. Dalam keadaan bebas, dia tak biarkan gitu. Jadi husnuzon juga, tapi kena dalam ihtiyat dah, beringat. Kemudian tajuk seterusnya, ada penipuan yang mubah di antara suami isteri. Berlemah lembut suami dengan isterinya, dia bercakap serta isteri itu dengan perkataan yang baik yang boleh menyenangkan isteri, dan menenangkan, jadi hati pun tenang dengan perkataan suami tadi bila dia bercakap baik. Yang mana perkataan baik tu akan menjadi sebab adanya cinta mahabbah dalam hati isteri, dan isterinya juga demikian. Kena bercakap baik, kena bercakap baik dengan suami, yang memberi kepada ketenangan hati isteri. Dan dia sebut di sini, jika si suami terpaksa menipu pada setengah-setengah keadaan, contohnya nak menggembirakan hati isterinya atau puji isterinya dengan keindahan, dengan cantiknya awak ni apa semua. Lepas tu perempuan pula dia puji lelaki mu ni, lelaki yang baik, lelaki yang misali, pelawaknya. Tapi boleh kecek gitu. Maknanya untuk jaga hubungan supaya lebih erat. Untuk lelaki kecek baik, puji isteri, pas isteri pula kecek molek, puji suami. Jadi contoh, diberi diringan, diberi rusah, tak dibenarkan menipu untuk memperdamaikan dan diberi keringanan untuk menipu di antara suami isteri. Sebagaimana hadis sahih Muslim daripada Ummi Kalthum binti Uqbah ibnu Abi Mu'id, bahasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada menipu yang mengislahkan di antara manusia dan berkata baik dan menyebarkan kebaikan. Seterusnya hadis lagi, Nabi bersabda, tidak halal, tak boleh nak menipu ni, melainkan pada 3 perkara sahaja, iaitu lelaki dia bercakap dengan isterinya untuk ambil hati isterinya, dan lelaki situ suamilah, dan menipu dalam perang. Menipu wal-kizbu fil harbi itu makna strategi ataupun helah dalam perang. Menipu dalam perang ni wajib. Tidak tak panggil perang, panggil serah diri. Nak perang ni musuh ni, kita pun ayat ke musuh, aku duduk sini ni, bagus ni ayat pula, aku duduk sini ni, kena wak helah perang untuk mengalahkan musuh, iaitu orang kafir. Jadi kalau ayat kedudukan kita, strategi kita ke apa, supaya serah diri dah, tak panggil perang lagu tu, mencapakkan diri dalam kebinasaan. Jadi jangan faham hadis ni nak ayat politik kata. Bukan nak ayat politik tu kata. Nak ayat dalam kaedah perang kena ada strategi, kena ada helah. Kena ada helah. Bukannya nak ayat politik tu kata, politik tu nipu, lepas tu pakai tak cara kau politik. Siapa nak memerintah ikutlah siapa. Asal kau aku boleh semaya puasa zakat haji sekat aku je. Tak kena fikir lagu tu. Sebab politik ni penting. Politik Islam membawa keadilan untuk semua. Tak kira Islam kafir. Lebih-lebih lagi, tak mampu nak menjalankan hukum Allah, hudud, qisas, dia ta'zir, melainkan adanya kekuatan politik Islam. Sebab tu kesatuan umat Islam. Umat Islam jangan balah, jangan kata mu aku. Sebab apa? Untuk kita menolak kemungkaran yang besar ni lah, iaitu terjajahnya tanah air umat Islam. Kita kena berpolitik, kena ada kekuatan umat Islam untuk tolak kemungkaran-kemungkaran yang besar-besar. Contohnya tak berjalannya hukum Allah,
tak apa ni, untuk kita jaga agama Islam, diri, akal, zuriat, maruah, harta. Kait dengan ni perkara tu tak boleh jaga seorang. Kena jaga bersama. Ni nak dekat PRN ni kena pakat mengundi lah. Nah. Kena pakat mengundi. Berapa belah hari lagi? Nak kena pakat mengundi Islam. Jangan kita faham betul politik kata cara tak mengundi tak gapo lah. Moga demokrasi ni sistem KP. Nah. Benarlah sistem KP, tapi janganlah kita apabila tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nah. Tu kita ada kaedah tu kan. Lepas tu tak boleh lah mudah-mudah kita nak menyesatkan dan membida'ahkan. Sebagaimana ada sebut dalam kitab Tauhid, kitab Syarah Matan Ummul Barahin, Aqidatun Najim pun sebut bahah kita umat Islam jangan mudah nak membida'ah dan menyesatkan dan mengkafirkan, tak boleh. Jadi kita ada kaedah fiqh. Dalam pelaksanaan kita ada kaedah fiqh. Gapo hak tak ada zaman Nabi, kita ada fiqh kita. Kita ada fiqh Islam. Contoh, bab tahlil tak ada zaman Nabi. Bab maya 20 rakaat Jumaah tarawih, bab maulid, bab tu bab ni banyak perkara. Yang ada qiyah dia. Yang kita tak boleh nak mudah membida'ahkan amalan tersebut. Begitu juga pada amalan demokrasi. Jangan mudah-mudah kata bida'ah ni. Sistem KP ni pakai tinggal tu. Kita ada fiqh kan. Mana tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Lebih lagi dengan sistem demokrasi ni, walaupun ada mudarat kecil, tapi kalau dengan kita ambil mudarat lebih besar, koho jadi tak boleh nak bawa Islam. Jadi kita tolak mudarat besar, kita ambil mudarat kecil. Paling kurang sorok Islam siapa? Dalam pentadbiran. Musuh guna demokrasi, tak apa kita guna demokrasi. Sepatutnya hukum Tuhan ni tak ada kena tanya dah siapa nak menjalankan hudud ke syariat ta'zir pakoh. Siapa nak, sepatut wajib atas pemerintah. Tak ada kena tanya dah hak Tuhan suruh atas pemerintah. Tapi sistem demokrasi lah betul lah. Wajib atas apa ni, pemerintah tu kena tanya dulu rakyat dia. Siapa nak hukum Tuhan, kita undi dulu. Siapa nak ekonomi Islam, undi dulu. Sepatutnya tak kena tanya dah. Tapi dah sistem lagu tu, maka menjadi kewajipan atas umat Islam kena pakat mengundi untuk menolak undi yang mungkar, undi yang menolak hukum-hukum Tuhan. Jadi sekiranya undi tu lebih ramai nak kepada kemungkar, jadi fardu ain belaka, atau orang kena pakat keluar ngundi. Kalau lebih kita gak walaupun sikit, baru jadi fardu kifayah. Kalau tak lebih kita, tak lebih perkara ma'ruf, lebih perkara mungkar, fardu ain atas tiap orang kena keluar mengundi. Tu winapok, jangan mudah kata bid'ah, jangan mudah menyesatkan pula. Kita ada fiqh. Tak serupa siasah politik atas dasar gamak dan perasaan berbanding dengan politik atas dasar fiqh ijtihad, tak serupa. Yang mana ijtihad ni dia tak panggil ijtihad kalau selagi tak belandah Quran, hadis, ijma' qiyas. Tu politik Islam belandah Quran, hadis, ijma' qiyas. Apa pelaksanaan, apa yang buat strategi ke apa, mengikut agama. Berbanding dengan politik KP, politik tak tahu kok mana-mana. Semata-mata politik tak tahu nak pergi ke mana. Boleh memerintah supaya beruk naik kereta. Nak bawa kereta pun tak boleh, dah tak pandai. Kuasai tu bolehlah kereta tersebut, tapi nak gerakkan kereta tu, sekat-sekat boleh naik atas kereta tu, gerak dak. Nak hak pemimpin lagu tu. Orang hak akak beruk naik memerintah negara kak. Orang hak sokong pun beruk dah. Nampak? Na'udzubillah min zalik. Pas nak sokong manusia ke nak sokong menata. Gitu. Winapok. Baitul Muslim tak serupa Baitul tidak Islam. Fardu Muslim tak serupa dengan peribadi tidak Islam. Mujtama'atul Muslim tak serupa dengan masyarakat tidak Islam. Negara Islam tak serupa dengan negara tidak Islam. Politik Islam tak sama dengan politik tidak Islam. Ekonomi Islam tak sama dengan ekonomi tidak Islam. Sebab apa? Kerana kita ada fiqh kita. Tak boleh nak mudah kata bid'ah, nak sesat. Kita ada kaedah fiqh, ada tu ada ni. Tu kita berjalan atas dasar ijtihad. Bukan bermakna orang tak berpolitik kafir, kerana politik ni bukan salah satu daripada rukun iman. Tapi serah tak apa tinggal hak wajib tu jadi kafir. Sepong tinggal semaya tak jadi kafir, tinggal semaya.
Tapi serah tak apa tinggal semaya tu. Ya ada usul situnya kena buh hukum akalnya iaitu mengiktikadkan wajib tu. Sungguh semaya wajib, tak sungguh tak wajib. Bukan bermakna bila tinggal semaya kafir. Kena tanya dulu bab pun tak semaya malah tapi wajib. Tak kafir dia. Kalau dia mati ke tanah di perkuburan Islam. Kalau dia rakyat tak wajib atas aku. Kafir lah. Tu hukum dia. Begitu juga bapa muntak berjihad, muntak amal makruf nahi munkar, muntak berjual, muntak berpolitik. Tak wajib atas aku. Sedangkan mendirikan imam yang adil itu hukumnya wajib. Dia mengingkar kewajipan Islam nak mari dua lagi. Benarlah kalau tidak berpolitik tak jadi kafir. Sebab tu jelas. Tiap-tiap daripada ayat Quran adanya akidah, adanya fiqh, adanya tasawuf situ. Kita kiyah pada ayat Tuhan suruh semaya, akidahnya kita kena iktikad dengan hukum akal, sungguh semaya wajib, tak sungguh tak wajib. Tak iktikad kewajipan maka ada kufur. Berasa tak apa dengan hari kufur. Lepas tu fiqhnya kita semayalah ikut rukun syarat. Berpolitiklah ikut Quran hadis ijma' qiyas. Lepas tu tasawufnya kita semayalah ikut kerana Allah Taala. Bukannya syirik nak ke benda lain tak. Tu dia. Tu selingailah tu. Sedangkan kita menikah pun nak pergi ke situ lah tu belakang. Kita menikah nak ada kekuatan politik umat Islam lah. Kerana kita menikah, bila menikah bukan sekat nikah tu je. Aku isteri anak-anak aku je. Tu masih peribadi. Tapi kita menikah ni untuk kekuatan umat Islam, lahirnya masyarakat Islam, lahirnya ada kekuatan untuk tolak kemungkaran yang lebih besar lagi. Kita ni asas keluarga Nabi Adam, Siti Hawa. Ayatnya institusi keluarga tu lah lahirnya sebuah masyarakat. Sehinggalah siapa ke zaman Nabi Nuh, berapa kerak dia tinggal umat Islam, Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Seolah digelar Nabi Nuh ni Adam yang kedua. Maka berkembang biak daripada situlah lahirnya masyarakat, kembang biaknya manusia tak kira bangsa ke apa semua. Maka nak mengawal manusia ramai ni lah, ada hak bunuh-membunuh, ada minum arak, ada zina ke apa. Datangnya Islam. Jadi institusi keluarga tu bukan berhenti sekat tu. Tapi dengan institusi keluarga tu nak adanya masyarakat Islam yang adanya kekuatan untuk tarik kepada perkara makruf. Iaitu mudah sebut kan kita menikah ni nak sapa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tu dia. Kita menikah wisuk situ. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila seseorang menipu isterinya, katanya Imam Nawawi, menipu isteri ni maknanya ialah menzahirkan kasih sayang. Izharul wud, menzahirkan kasih sayang sebenarnya. Dan menipu daya tu, helah tu tujuan untuk menghalau suami isteri untuk dapatkan haknya. Tapi kalulah apa ni tidak selain daripada tu menipu tu jadi haram. Tak boleh dengan ijma' muslimin. Hak bolehnya untuk takdilah, untuk islah di antara manusia ataupun untuk suami isteri. Yang mana Imam Nawawi kata menipu suami atas isteri ataupun sebaliknya, muraknya ialah menzahirkan kasih sayang. Itu dia. Kata Ibn Hazim fi mahalli, tak mengapa menipu oleh seseorang bagi pasangan yang lain untuk mendapat mawaddah. Kata ulama, menipu sini ialah maknanya tauriah. Tauriah ni kecek sepatah tapi makna yang kedua tu kita nak. Bukan makna pertama. Tu tauriah. Kata Khattabi telah menipu suami atas isterinya untuk berjanji dengannya, dan menzahirkan akan mahabbah, cinta.
yang lebih daripada dirinya, dan mengekalkan ikatan perkahwinan tersebut, dan memperelokkan perkahwinannya. Begitulah katanya Khattabi. Kena pandai lah, sebab tu kita lelaki kena pandai. Kena pandai jaga hati isteri. Kemudian tajuk pada Darbin Nisa, pukul isteri bagaimana? Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34, nusyus itu iaitu makna mengangkat. Yang mana perempuan yang nusyus ialah yang mengangkat diri dan sombong ke atas suaminya. Dan perempuan itu ataupun isteri itu suka menderhakai suami dan menyalahi suami. Itu makna nusyus. Menderhaka pada suami. Fa'izuhunna maknanya memberi peringatan dengan kitab Allah. Beri peringatan, hak bagi tahu hak suami ke atas isterinya. Dia beri peringatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nasihat, kita bagi tahu hak suami, hak isteri dan dosa sekiranya ingkar dan menderhaka suami. Kemudian wahjuruhunna fil madaji', mengasingkan tempat tidur. Kata ulama, murad dengan murad dengan wahjuruhunna situ ialah tak jima', dengan makna duduk atas katil sekali tapi tidak jima'. Kata setengah ulama, wahjuruhunna situ dengan makna tak cakap. Kata setengah ulama lagi, wahjuruhunna situ makna tak duduk atas katil sekali gitu dulai. Kata jumhur, murad dengan bil hijran situ iaitu tak duduk sekali. Tak duduk sekali, mana tidak duduk atas, tidak tidur sekali. Gitulah, duduk tempat lain. Duduk ruang tamu ko. No. Duduk kat beranda ko. Ngaju. No. Ngaju dengan tok lelaki duduk beranda so ke. Lepas tu hadis-hadis yang datang daripada mengenai hijran. Sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersumpah tak saya nak jenguk, tak saya nak masuk jumpa isteri dia selama sebulan. Nabi pernah bersumpah gitu. Sama nak bersumpah wallahi ke ataupun nazar ke. Nak. Lepas tu masuk pada hari ke-29, Nabi pun masuk jumpa. Lepas tu isteri dia tanya, tak kan bersumpah sebulan ke? Tak saya berjumpa. Nabi pun 29 tu kira sebulan dah. Inna syahra 29, paling kurang sebulan 29 hari. Gitulah lebih kurang. Lepas tu hadis Nabi lagi mana hak suami ke atas hak isteri yang mesti suami tunaikan, iaitu memberi makan, memberi pakaian. Lepas tu jangan pukul wajahnya, jangan mencela, jangan kata huduh ke dia. Lepas tu jangan pulau, illa fil bait, jangan kamu pulau melainkan dalam rumah. Tu kena tengok syarah pula lah. Lepas tu tajuk firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34, wadribuhunna tu apa maknanya? Jadi apabila tidak berkesan juga dengan memberi peringatan dan tak berkesan juga dengan kita pulau tadi, wahjuruhunna fil wahjuruhunna fil madaji', tak berkesan juga. Jadi suami itu pukul lah. Cara pukulnya lagu mana? Katanya ulama,
memberi faedah. Maknanya sini hukumnya harus suami tu boleh dia menghimpun ketiga-tiga tu dalam semasa, memberi peringatan, lepas tu pulau, lepas tu pukul. Bainal mau'izah wal hijran fil madaji' wad darb. Yang mana sifat pukul tu lagu mana? Sifat pukul iaitu mudah sebut kan, pukul yang tidak membawa pada sakit. Lepas tu hadis yang sebelum ni, jangan pukul kat muka dia, jangan tapal. Tu haram dah. Jangan tapal, jangan pukul tempat-tempat yang sensitif. Pukul betih ke, tapak kaki ke, tapak tangan ke. Nah, tu pun bukannya untuk menyakiti, untuk memberi mau'izah, untuk dia sedar, bukan untuk seksa dak. Terus kamu ke surat, tu banyak hadis-hadis mengenai contoh-contoh pukul macam mana. Mudah sebut tak, iaitu pukul bukan untuk menyeksa dah. Bukan pukul jadi kau haram pula. Nyaknya ke isteri dia dah lah lemah dah. Lepas tu pergi gocoh pula dengan dia. Tak padan. Jangan ajak gocoh dengan bini ni, nyaknya ke dia. Tak gocoh ke tetap meneh tu lelaki. Tu lelaki dia ada kekuatan. Melainkan ni kau ngarap. Perempuan Arab tu jangan kita ajak gocoh ni dia. Dia gocoh tu lelaki sungguh. Dia main pisah. Tu ada cerita lagu tu. Dia tak ada akal, main pisah lah. Main pisah, nak saling membunuh. Na'udzubillah min zalik. Tapi nak ayatnya gitulah. Jangan siapa tahap gocoh, jangan siapa tahap baloh. Kita pukul tu sekadar nak peringatan aja. Jadi eloklah orang lelaki tak guna pukulan, melainkan pada perkara darurat sahaja. Jadi kalulah tidak ada jalan, percubaan demi percubaan untuk berbaik, tapi tidak berhasil juga. 3 perkara tadi tak berhasil juga. Maka perenggelah sekali tu seolah nak bagi tahu cerah. Cerah tu pun jangan cerah talak 3 selalu. Mana cerah talak 1, mana ada dalam tempoh iddah tu masih boleh berdamai. Gitu. Sebab tu tajuk seterusnya wasulh khair. Perdamaian itu, berbuat baik itu yang terbaik. Perdamaian, buat baik itu yang terbaik. Jadi pasangan suami isteri, hak aulanya, hak terbaiknya dia hidup dengan berdamai, mana tenang dan tenteram, yang membawa kepada yang saling menunaikan hak masing-masing. Dan jika ada muskilah di antara keduanya, mengalahlah salah seorang, mengalah. Sebab kita nak perdamaian itu yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mana perdamaian itu lebih baik daripada cerah. As-sulh khairun lahuma, bagi keduanya minal firqati wat talaq. Kerana sulh, perdamaian itu baik untuk anak-anak. Ni anak buat jujur dah, 10, 11, 12, tiba-tiba cerah berat. Jadi nyanyi ke anak. Jadi kena berdamai, cari jalan untuk berdamai. Sebab apa? Kerana ada kebaikan untuk anak. Dalam keadaan anak tu dia tidak cerah berat, anak tu dia tidak berkeliaran. Nyanyi ke anak tidak ada yang mentarbiah dia, tidak ada yang menjaga dia. Kalau menikah sekalipun cerah apa menikah, ni menikah lain, ni menikah lain. Jadi anak tu dia tetap tak ada perasaan yang cukup, perasaan kasih sayang cukup. Sebab apa? Pergi balik rumah ayah ada mak tiri,
Gi balik rumahmu ada pok tiri. Jadi tak sempurna kasih sayang. Walau saling menikah dah pun. Apatah lagi kalau tak menikah. Maknanya gitulah. Ni tak sip cara anak, ni tak sip cara anak. Jadi anak terpelihara lah kali punah, anak jadi punah. Sebab tu perdamaian itu baik untuk anak. Balah mak ayah janganlah siapa jadi kesal kepada anak. As-sulhu khairin lius. Dan perdamaian itu juga adalah lebih baik untuk keluarga kedua-duanya, keluarga sebelah laki, keluarga sebelah puan, daripada balah dia cerah, jadi ke keluarga pun kata ke keluarga ni kata ke keluarga ni, jadi ke jadi ke masalah umat pula. Masalah umat, padahal masalah rumah tangga je, tapi naik ke mahkamah. Bila naik ke mahkamah, ia akan jadi masalah lebih besar. Sebab tu masalah dari keluarga janganlah bawa kes tu sampai ke mahkamah. Dia sampai ke mahkamah, masyarakat akan tahu. Jadi ke balah ni kata kau ni janganlah sampai tahap tu. Masalah keluarga ni antara suami isteri masih lagi di peringkat peribadi. Bila masalah peribadi naik kes ke mahkamah, jadi masalah umat. Jadi tu nak ayat as-sulh. Itu lebih baik. Lebih baik. Yang ada mawaddah dan kebaikan. Yang mana sulh tu juga lebih baik daripada tolak. Kerana tolak tu adalah bisikan syaitan, bisikan iblis. Daripada perbuatan haruk dan maruk, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ayatnya, walaupun perkara ni tidak disihir sekalipun, sihir pemisah. Ayatnya ada sihir pemisah ni, yang memisahkan suami isteri. Tak kena sihir pun, memang setan tu mari kosek, merwaswah ke dalam hati. Memang antara kerja setan ni untuk memisahkan suami isteri. Dia tak suka pada perdamaian, nak pada perpecahan, supaya nak masyarakat tu jadi rosak. Bila jadi rosak, kalau tu lelaki ni baik, isteri ni tak ada orang kawal, kau punah. Tu dia. Kalau ada anak pula, anak kau punah. Tu cari perdamaian, jangan mudah-mudah cerah. Kita orang lelaki kena kawam. Jumpa isteri lagu mana kau, mula-mula tu molek lah, kecek abang sayang ke apa semua. Duduk tak lama, lebih 5 tahun. Belaga punggu. Tidur pun belaga punggu. Dulu belaga muka. Jadi kena beki masalah tu. Jangan sampai tahap cerah berai. Kita kena bersikap dengan kawam. Jangan mudah cerah, jangan mudah kata tolak gapo gitu gini. Ya murka Allah Ta'ala ni, walaupun ni perkara yang harus, perkara yang boleh, tapi perkara yang Allah Ta'ala marah. Sehingga Allah Ta'ala menggegarkan tiap aras. Boleh tengok dalam tarbiyatul aulad, ada sebut masalah cerah berai ni. Bukannya tiap aras tu boleh bergerak sendiri-sendiri. Allah Ta'ala menggegarkan tiap aras tu nak menandakan Allah Ta'ala murkanya pada suami yang melafazkan tolak pada isteri dia. Sehingga tiap arah pun bergegar marah pada mana tak suka. Bukan mana tak suka lah, tak suka kepada berlaku perceraian. Jadi daripada hadis ni, muka surat 88 tu, baris kedua pada bawah ni, dalil-dalil menunjukkan tolak tu adalah hak syaitan suka. Perkara hak syaitan suka, benda hak Tuhan marah. Benda hak Tuhan suka, perkara hak syaitan marah. Dia akas gitulah. Okey, seterusnya. Jadi kena baik antara keduanya. Alhamdulillah. Jadi sekiranya masalah muskilah apa semua di antara keduanya tidak ada jalan, muka surat 92 tu muka surat 92 tu, kalau tidak ada jalan juga,
mereka berdua tak boleh nak diperdamaikan lagi. Di mana suami pun tak mampu nak tunaikan hak, isteri pun tak mampu tunaikan hak. Ada jalan, iaitu dengan sebagaimana surah An-Nisa ayat 130 itulah. Lepas tu perenggan seterusnya sampai ke akhir tajuk ni nak ayat kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Yang mana Nabi Ismail alaihissalam dia mula-mula tu berkahwin. Lepas tu dengan isyarat Nabi Ibrahim, sebab isteri dia ni tak boleh terima kehidupan kerana susah ke gapo, dia mengadu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh buat pintu selagi. Nabi Ismail tahu, faham apa Nabi Ibrahim sarankan tu, maknanya menikah dengan orang lain lah. Lepas tu kehidupan tu Allah Ta'ala tukar kepada kehidupan yang lebih baik. Tu jalan terakhir lah tu, jalan terakhir. Tapi hak malaknya kita cari dulu perdamaian. Perdamaian. Baik. Seterusnya khidmat al-mar'ah fi bait zawjiha wa muawanah az-zawj laha. Nah, ayatnya khidmat isteri dalam rumah suaminya, dan suami pula kena tolong dan tolong wa muawanatu az-zawj laha. Dan suami tolong isteri. Jangan biarkan isteri saja buat kerja rumah. Tolong juga. Tolong masak, tolong ngemah, tolong basuh. Tolong ni. Sebenarnya memanglah suami tu belaka yang kena uruskan dalam rumah, luar rumah. Isteri ni tak wajib ke atas dia. Dia jadi wajibnya apabila suami suruh. Isteri tak wajib dia buat kerja rumah, tapi jadi wajibnya apabila suami suruh. Suami suruh apa? Pergi masak ke? Tak ada, minta tolong masak. Itu jadi penolong rumah. Minta tolong ngemah. Tapi jangan lepas tangan apabila kita suruh ni, lepas tangan sehingga tak tolong langsung. Lah kali dia belakang. Jadi tak pelik lah kenapa isteri nak tak tunaikan hak dia, tidak tunaikan hak suami dengan baik. Tidak berhias, tidak tu, tidak ni. Nampak dah? Kita tu termasuk dalam makna qawam juga tu. Makna qawam. Mana dalam rumah pun kita urus, luar rumah pun kita urus. Isteri pun nampak tu lelaki letih, kena tolonglah walaupun tak ada kena suruh. Tak nanti kena suruh, isteri yang baik, dia tolong. Turun urus rumah tangga. Tok lelaki tak ada ajar anak baca Quran, isteri ajar. Tok lelaki sibuk cari nafkah. Ya sebenarnya ngajar Quran apa semua, ngajar agama atas tok lelaki belaka tu. Tok lelaki belaka kena ajar Quran. Bahkan sebelum pada menikah tu lagi, kewajipan lelaki ni kena cari mak kepada anak kita. Mana tak nikah lagi tapi kena cari molek dah situ. Untuk apa? Untuk sediakan guru kepada anak-anak kita nanti. Kerana ibu ni adalah sekolah bagi anak kita. Kalau ibu yang baik, baiklah anak. Ibu yang jahat, jahatlah anak. Nampak? Nak melahirkan zuriat yang solehah, tika cari tu lagi kena cari hak baik dah. Situ permulaan dia. Bukan tika boleh anak tu baru nak buat molek dah. Sebelum dalam kandungan, sebelum nikah tu lagi kena buat molek dah. Maknanya salah ni kita kena lengkapkan biar sempurna fardu muslim kita. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Allah Rabbi. Fardu muslim kita kena biar sempurna. Muasafat tarbiyah tu lah. Kita nak tahu sempurna ke tak? Kita nak test lah ke mana? Menikah lah. Tika duk sore tak khabar. Aku ni berdikari cukup dah. Ilmu agama cukup dah. Boleh mengajar apa dah. Menguruh apa ni, nizam fi syu'unihi apa semua. Teram nikah. Boleh teh muasafat tarbiyah kita setara mana. Nampak dah tu? Gitulah. Nampak Afri? Kalau kita tidak ada pengukuran gitu,
selesa sekat kita lah. Jadi kena menikah wafri. Kena menikah. Barulah lebih mantap muasafat tarbiyah kita. Situ pengukuran dia. Tapi bukan lelaki saja, perempuan pun kena gitu juga. Akidah yang sahih, ibadat yang sahih, akhlak yang baik, pandai berdikari, pandai masuk, pandai mengemah, pandai berjahit, pandai tu, pandai ni. Pandai berdikari. Lelaki pun seperti itu, kena pandai menukar, pandai berenang, pandai memanuh, pandai apa lagi? Pandai buat kerja, pandai masuk, pandai naik kuda. Bukan pandai main bola saja deh. Bukan pandai main futsal saja, pandai main tu main ni. Main pandai. Tapi bak lain kemahiran. Sedekah tu perkara penting. Barulah kita tidak mudah tupai orang. Modal hak mula-mula sekali Allah Taala kita akal dan anggota pak kerak cukup dah lah. Tak kaya tak gapo pun dan menikah cukup dengan akal hak terhewi, cukup dengan anggota pak kerak hak terhewi kita. Boleh kita nak cari harta. Setara orang hak Tuhan buat tak sempurna pun, dan apabila Tuhan bagi akal ke dia, banyak produk yang dia boleh buat tubik. Mana kita buat kerja tu bukannya nanti tupai orang dak. Bukan orang tupai kita pula. Tu dia. Ini agak nak duk bohong orang agak. Susahlah. Biar kita pandai kerja daripada hasil titik peluh kita sendiri. Hasil air tangan kita sendiri. Tak kait dengan orang. Kait juga kita jual produk orang beli, alhamdulillah. Tapi produk daripada kita sendiri. Contoh nabi-nabi dulu, Nabi Daud pandai menukar. Nabi Idris pandai berjahit. Boleh katakan semua rasul-rasul dan nabi daripada air tangan dia sendiri. Buat kerja sendiri, buat kerja daripada kaki tangan pak kerak sendiri. Nabi Muhammad nego, jual apa lagi, mengembala. Tak pelik perkara ni. Sebagai wasilah untuk beri nafkah. Janganlah kita kalau mengaji agama kena mengajar jelah. Kena mengajar apa, jangan gitu. Setara nabi pun, nabi dah tak lagi wahyu. Tapi buat kerja dunia tu lagi tajuk kata. Lagi bidai kalau kata. Dah. Sebagai wasilah nak mengajar umat dia, bila nak menunaikan perkara wajib, maka ambillah wasilah dia, walaupun apa kerja buat tak lari dengan bidai kita belajar apa, tu adalah perkara wajib. Gitu. Yang kata mengaji agama kerja lain, lari bidai, tak kena. Tengok sebab kita tengok maqasid dia, bila maqasid wajib, wasilah pun jadi wajib. Dia mengaji agama ni tak kira bidai, tak kira orang hak nak pada bidai agama saja. Hak bidai akademi, hak bidai tu bidai ni tetap kena Tuhan. Tetap kena ibadat wisah, tetap kena berakhlak baik. Tak nanti ngaji agama je. Kena faham agama. Sebab tu tak kira siapa, kena Allah, beriman, bertakwa, amal ma'ruf nahi munkar, dia wajib berjemaah tu tak kira siapa. Asal kau dia mukallaf, tak kira beda apa, medik ke, ambil lurah ke, ambil akademik saja ke, ambil tetap pak kewajipan ni wajib atas dia. Asal kau dia mukallaf. Tu dia. Tu ada hadis-hadis Nabi berkenaan dengan tajuk yang berkaitan. Kita baca cepat-cepat sikit dah. Muka surat 95. Jadi wayam bagi an yusa'ida ar-rajulu ahlahu fi amalil bait. Jadi semoleknya, sebaiknya kena tolonglah suami, kena tolong ahli keluarganya, isteri lebih-lebih lagi dalam kerja buat dalam rumah. Sebagaimana siapa dia sini telah mengeluarkan
daripada mana Bukhari telah mengeluarkan daripada tarikh Aswad bin Yazid. Ditanya Siti Aisyah tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah rumah. Maka jawab Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membantu ahli keluarganya dalam rumah. Maknanya dalam rumah pun dia juga yang mengurus. Apabila dengan azan dia bertubik. Kemudian misalun yuhtazabih, contoh-contoh yang boleh kita ikuti. Contoh-contoh yang boleh kita ikuti. Di mana dalam tajuk ni nak bagi tahu contoh perempuan yang baik, sahabiyah fadilah wa imra'atun rasyidah, perempuan yang baik yang ada ciri-ciri yang baik, mana isteri yang menjadi ahli syurga, iaitu isteri yang menolong berjihad fi sabilillah, yang sabar di atas segala musibah. Lepas tu yang menunaikan hak janji-janjinya dengan Allah dan dengan Rasul. Sebagaimana hadis-hadis banyak berkenaan dengan hadis yang menyebut tentang Ummu Sulaim. Yang mana antara ciri yang pertama perempuan yang baik, iaitu muka surat 96 tu, berdakwah kepada Islam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu akhraja An-Nasa'i bi isnad sahih min hadis Anas radhiyallahu anhu qala, telah meminang Abu Talhah akan Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim kata, wallahi ma misluka ya Aba Talhah, tetapi mu ni orang kafir, aku perempuan muslimah, maka tak halal bagiku menikah dengan aku. Malaikat, jika kamu Islam, maka itulah mahar aku. Aku tak minta yang lain. Maka tu nak ayat Ummu Sulaim ni dalam masa sama nak jadikan pernikahan itu dakwah kepada Allah. Maka Islamlah siapa Abu Talhah tadi, yang mana Islam tu menjadi ke mahar pernikahan mereka. Itu contoh. Seterusnya muka surat 97, jihad fi sabilillah. Daripada hadis Anas radhiyallahu anhu qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Ummu Sulaim ada sekali dan wanita-wanita yang lain daripada Ansar beserta dengan Nabi dalam peperangan, yang mana mereka menolong, memberi minum dan mengubati luka. Tu boleh kita tengok lagi. Kemudian muka surat 98, sabar di atas musibah. Boleh tengok contoh-contohnya. Lepas tu muka surat 100, perempuan yang bertanya tentang agama, yang mana Ummu Sulaim juga. Dia tanya pada Rasulullah, aku mimpi semalam, kena mandi ke? Rasulullah jawab, kalau mu nampak air, ada keluarnya air, maka kena mandi. Gitulah lebih kurang. Untuk pengamalannya hadis-hadis ni kita kena tengok fiqh. Hadis ni sebagai dalil. Okey, kita rikas-rikas lagi. 102, mana perempuan yang dia memenuhi apa yang telah dia berjanji. Seterusnya tajuk di antara sabar dan syukur. Bainas sabri was syukri. Maknanya sini kalau nikmat banyak syukur, kalau nikmat sikit sabar. Kita pergi lagi. Muka surat 107. Nasaih ghaliyah. Nasihat-nasihat yang berharga, min fadailil amali, kelebihan-kelebihan amalan dan akhlak yang baik. Jadi sepatutnya
semoleknya lelaki ataupun suami dia masuk dalam rumah, dia menyebut nama Allah hingga setan pun tak masuk. Jadi janganlah kita apabila masuk dalam rumah ni, bismillah podak, doa masuk rumah podak ni, terus masuk. Jadi setan akan masuk sekali. Lepas tu sunat juga, sunat lah ni, yustahab situ maknanya sunat. Dan sunat juga beri salam beri salam kepada ahli keluarganya, isteri dan anak-anaknya. Lepas tu dengan keadaan mukanya senyum, kerana dengan senyuman tu memberi pahala, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum tu adalah sedekah. Seterusnya, nasihat yang berharga bagi suami, ayyuhaz zauj. Ada beberapa poin yang penting. Poin yang pertama nak bagi tahu, kena senyum. Apa yang memberatkan kamu wahai Abdullah, wahai lelaki, untuk senyum pada wajahmu ketika masuk rumah ke atas isterimu? Tahulah penat, tapi senyumlah bila masuk rumah ni. Ni penat dah, lepas tu masuk je beh muka. Kena senyum. Apa yang memberatkan kamu? Yang kedua, poin yang kedua, apa yang memberatkan kamu yang untuk membuat wajahmu ceria ketika ahli keluargamu, ketika isterimu dan anak-anakmu melihat mukamu, buat wajah yang ceria. Adakah memudaratkan, memenatkan kamu wahai lelaki apabila mu berjumpa dengan isterimu, mu bermain-main dengan mereka, mu bermain dengan anaknya, beri masa, beri masa lah untuk kurau senda bermain dengan anak-anak dan isteri. Ni tak ada masa langsung, masuk juga pakai berehat, lepas tu tidur, esok pula tubik. Jangan. Adakah suka bagimu untuk mu menyuap satu suap makanan letak di mulut isterimu? Berat kau lagu tu. Adakah payah kamu masuk rumah, lepas tu memberi salam dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga dapat 30 kebaikan. Apa yang memayahkan kamu bercakap dengan baik, kalimah thayyibah yang menyukakan isterimu, walaupun perkataan baik tu yang dusta sekalipun. Kita balik, bini duduk tengah gapo, duduk tengah penat, duduk sibuk akhir jauh rumah, tak ada nak beriah, kita klik, kita masuk, Allah comelnya, nipu tu. Tapi kalimah thayyibah lah tu. Tak kira lah, kita tak boleh nak kecek gitu. Rindunya lama tak jumpa, padahal baru 10 minit tu bik. Tanyalah isteri, tanya khabar ketika limu masuk tu, tanya tentang masalah dia, kecek. Kita orang lelaki ni, orang puan ni berhibuah, berkecek. Gapo-gapo masalah, interaksi tu penting. Jangan buat senyap, tahu dah bini senyap, kita pun yang ngaju, kita pun senyap juga. Tak boleh, kita kena kawam. Kalau dia senyap, tunggu masa untuk dia kecek, kita kecek lah, layan dia, layan. Buah. Betul lah kau, buah ni. Buah bak gapo kala? Buah lagu mana tahu dah. Buah lagu mana? Tanya khabar nak makan gapo? Nak. Ni kata nak makan sayur. Nak sayur gapo? Sayur ikutlah sayur gapo. Sayur kakung nak? Boleh sayur kakung, dia beli sayur kakung. Pas nak cicoh ni gapo? Cicoh ni budu. Budu cak gapo? Cak tere. Beli mana? Tak habis. Buatlah. Untuk apa? Untuk kita apa ni? Apa? Untuk menarik hati isteri tak? Nipu nak buat dengan nipu pun boleh. Tu dia. Minal nipu hak mubah. Tu dia ayat. Tanyalah isteri, tanya khabar
Lepas tu aku tak fikir, katanya muallif, aku tak fikir kamu jadi penat apabila kamu kata kepada isterimu, ya habibati munzu khuruji min indiki sabahan ilal an wa ka'annahu qad marra alayya am. Faham? Oh kekasihku, semenjak aku tubik tadi daripada subuh sampai sekarang, tak? Seolah-olah aku tinggal setahun. Wa ka'annahu qad marra alayya am. Ayat pelawak je ni. Yang menipu, tapi menipu mubah. Ni. Biar kalau boleh nak lama lagi pun. Ni. Lepas kelik buat kerja tu nak singgah kedai kopi lah, macam-macam. Nak main futsal lah. Nak. Kita orang bujai boleh bebas lagu tu. Tapi dia menikah, tak salah duk fikir nak main futsal ke apa, jari-jari boleh. Tapi siapa tahap pakai tak cara langsung, tak? Hari-hari futsal, tak? Tu tak sepatutnya lah. Tidak wajar. Sangat tidak wajar. Tika bujai boleh lah. Nah, tika dem nikah, kita kena bersukai secara yang memberi manfaat pada orang lain. Main futsal, main badminton, main tu apa ni, sukai juga. Tapi untuk peribadi. Tapi cuba kita ubah riadah yang memberi manfaat kepada orang lain. Tubuh pun sihat, orang lain pun manfaat. Ngemah rumah tak ke jadi kau sihat juga tu. Peluh pun peluh. Ni ngemah gapo, dekor rumah ko, nak. Dodo yang anak kita ko, nak. Lepas tu gapo lagi? Tukar pepoh anak ko. Hak kita belaka tu. Pas tak ada arah nak gapo, dak. Jogging lah dalam rumah tu. Hunggah. Bonggangi anak pula dak. Bagi manfaat pada orang lain. Tu panggil riadah Islam lagu tu. Nah. Tukar cara riadah kita hak masa bujai, tika riadah tika Baitul Muslim ni kita tukar riadah yang memberi manfaat pada ahli keluarga kita. Tolong masak kau, tolong cari barang kau, tolong tu kau tu. Bukan tolonglah waktu buat ni untuk ahli keluarga kita dan untuk masyarakat. Riadah hak lagu tu. Faham? Jari-jari boleh futsal. Nah. Dah. Gitu. Belum ni gak lepok kedai semua. Nak. Biar lepok dengan bini pula. Nah. Suruh bini jadi pelayan. Nak. Buat kedai kopi, buat rumah tu jadi sebuah kedai kopi. Beli kopi banyak lah. Ni kopi pun tak ada, bini nak kopi lah ke mana. Gitu. Minat kopi. Nak cari kedai kopi pula. Boleh kita tukar kaedah cara. Lepas tu apa lagi? Bila kamu mengharapkan pahala walaupun kamu letih. Jadi walaupun letih, ni kalau isteri nak jemuk, jemuk lah. Tu pahala lebih besar bagimu. Dan bagi suami juga, tu antara poin-poinnya 110 tu, cakap dengan kalimah yang baik, lepas tu senyum, lepas tu beri salam, lepas tu bermaaf-maafan, lepas tu jimuk, gitu je. Lepas tu wa anti ayyatuhaz zauj, dan kamu pula perempuan, nasihat yang berharga untuk perempuan pula, untuk isteri pula. Adakah memudaratkan kamu kalau mu senyum kepada suami? Tadi kena pada tok lelaki, ni kena pada perempuan pula. Tak okey berat nak senyum pada tok lelaki ketika dia masuk rumah. Tok lelaki balik lambat, ada sebab-sebab dia. Ni pagi tu bik cari nafkah, pas petang orang suruh mengajar pada doa pula. Apa orang suruh mayak-mayak pula. Pas malam orang suruh baca tahlil pula. Pas mesyuarat pula. Allah, klik pukul 1. Kena faham lah. Ni marah-marah, biar marah dalam hati lah. Senyum luar. Gitu. Boleh gitu. Payah. Nah, tahu dah. Allah Rabbi. Lepas tu suka kau bagi isteri untuk mu sapu debu-debu pada wajah suamimu. Kamu menciumnya. Lepas tu
Tak penat pun kalau mu tengok dia suami masuk rumah, mu tak duduk melainkan dia duduk dulu. Gitu. Tak payah pun atasmu untuk mu kata alhamdulillah apabila suami aku balik, hamdan lillah ala salamatika di atas selamatnya balik, nahnu fi syauqin fi ila kudumika, kami ni rindu kepulangan kamu, marhaban bik wa ahlan. Tak suka kau nak cakap gitu deh. Ni gak marah. Mana lambat klik ni. Marah ngepek bobel. Lah ni tak temu lagi. Laki nanti temulah antara saranan, antara perkataan yang selalu perempuan tanya kita nak tubik, nak lama ke? Mesti perkataan itu paling banyak kita dengar. Lama kau nak tubik? Gitu. Lepas tu kadang-kadang bunyi ayat lembut sikit. Jangan lama-lama tahu. Aduh lah. Rasa ada berlaku pada tiap-tiap akhwat lagu ni. Tak? Tiap-tiap akhwat lagu ni berlaku sana. Lepas tu berhiaslah pada suamimu, harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala dia suka akan kesempurnaan, yuhibbul jamal. Pakai celok ke, pakai pakaian yang indah-indah. Ni kat tek nak ke gula nah. Waktu tubik pakaian hak tak penuh ya pakai, hak paling comel sekali. Nak tukar. Sepatutnya pakaian itulah hak kena pakai depan suami. Gitu. Pas suami pula, sebab tu wajib atas suami memberi pakaian pada isteri. Beli hak comel lah. Nak beli hak lagu mana ikut lah. Nak. Lepas tu jangan kamu dengar orang jatuh yang mengorak bini orang, yang menghasut, yang mengatakan tok lakimu ni jahat. Ada juga pasal lagu tu. Orang jatuh lain yang ambil kesempatan, yang nak cari keluar, yang mengatakan jahat tok laki dia. Padahal dia nak mengorak bini dia. Tu dia. Jangan ambil, jangan dengar. Ni secara fizikal. Secara maya pun lagu tu juga. Sebab tu WhatsApp tu petai lagi kita tutup. Jalan-jalan WhatsApp. Nanti kau bujang friend dengan laki tu, friend dengan laki ni. Dem nikah kak cuba tutup. Unfriend tak apa. Tak sah kita share lah unfriend segala laki-laki dalam Facebook kita. Boleh? Lah ni boleh buat dah. Kita ada KPKN pada situ sebagai media dakwah kita. Aku nak unfriend lelaki sebab aku atas dasar dakwah. Tu peribadi. Kita dakwah bersama KPKM contoh. Ada page situ. Like, komen dalam tu cukup. Orang lelaki pun boleh kelih. Tapi terkawal muka page dakwah Islam kebajikan apa semua. Berbanding secara peribadi, dia banyak hak tak molek, banyak fitnah. Begitu juga lelaki. Agak nak unfriend pun cakap tak agak dak. Bukan perkara wajib, tapi perkara yang boleh kita buat, perkara harus yang menutup jalan-jalan yang kalau sini dia sebut jangan kamu dengar orang jatuh yang mengorakmu, yang mengatakan jahat untuk lakimu. Begitu juga perempuan perempuan lelaki, mu jangan dengar perempuan yang mengatakan jahat isterimu untuk mengorakmu. Gitu soalan. Tak kira secara alam fizikal ke alam maya ke, gitu. Kita ada wadah kita kalau nak dakwah betul lebih berkesan dakwah secara berjemaah. Kita ada KPKM, ada bakal media untuk kita berdakwah. KPKM puh tu pun akhwat boleh tahu belaka cukup.
kita like and share, jemput mari program tu je. Mana kelas pengajian mari, program mari, usrah mari. La takuni daiman mahmumah hazinah bal ta'udzi billah minal hammi wal hazn. Patu janganlah kamu risau dan sedih. Pokok mu minta berlindunglah dengan Allah Taala daripada risau dan sedih tadi, lemah dan malah. Patu janganlah kamu kecek lembut cakap dengan lelaki lain. Tu poin seterusnya. Lembut dengan tu lelaki ya. Kalau dengan orang jatuh lain, pada tempat-tempat tertentu nak mengajar kau contoh jadi cikgu, jadi guru, jadi ustazah. Kena ataupun pada tempat-tempat tertentu jual beli kau, kita nak beli. Kita nak beli, perempuan tu nak beli, isteri. Jangan kecek lembut. Lepas tu jadilah wanita yang berlapang dada, yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Tuhan sini mana? Ingat perintah Allah, hak wajib, hak sunat. Ingat larangan Allah, hak haram, hak makruh. Lepas tu ingat apa lagi? Ingat janji baik, ingat janji Tuhan nak menyeksa. Ingat apa lagi? Ingat pengajaran dalam Al-Quran. Ingat sirah-sirah Nabi terhadap umatnya. Ingat nikmat-nikmat Tuhan kita. Tu dia. Tu mana sentiasa ingat Tuhan. Tu ingat lagu tu lah. Ingat hak tubik 7 perkara. Ingat 7 perkara. Ingat 7 perkara tu. Lepas tu janganlah kita memenatkan suami. Suami penat dah. Lepas tu suruh ni minta tolong tu, minta tolong ni. Lepas tu suruhlah suami buat yang baik pada ibu bapa. Murihi bibirri ummihi wa abihi. Jangan kita sekap pula suami nak berbakti pada ibu bapa dia. Memanglah kewajipan atas suami belum menikah, kena bagi nafkah kepada isteri. Tapi tak menghalang pun isteri untuk dia menyuruh suaminya buat baik pada ibu bapa. Nak kau tak klik kapul langsungnya lepas menikah. Nak kau tak jenguk langsung isteri tu kena peringat semua. Tanya khabar ibu bapa mertua dia lagu mana. Biar tu lelaki tu sentiasa buat baik, berbakti. Lepas tu memperelokkan tarbiyah anak-anak. Dia penuhkan rumah tu dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tahmid. Perbanyakkan baca Al-Quran, lebih lagi surah Al-Baqarah. Yang menjaga daripada setan masuk. Tidak tasbih mulut pun, tasbih dengan buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan cegah. Tasbih dah lah tu. Tasbih ni subhanallah, maha suci Allah. Tak kira Allah Ta'ala suruh molek. Tasbih tu maha suci Allah, molek belaka ya Allah. Mu molek zatmu, molek sifatmu, molek perbuatanmu, molek hukummu pun molek. Pas buat dak. Tasbih mulut. Tak panggil tasbih lagi. Tasbih tu makna moga hak Tuhan suruh pun molek, kita buatlah. Supaya tasbih Allah Ta'ala dah lah. Tu naik hak sebagai isteri. Tasbih, tahlil. Maknanya mulut pun kata, hati reti, anggota buat. Lepas tu jauhilah dan buanglah patung, gambar-gambar. Gambar hak kita menikah ke apa semua tu tak seratung, tak apa. Simpan dalam lemari untuk kita tengok je. Alat-alat yang muzik, alat-alat kalau ada main-main anak ke apa, alat muzik kau contoh, simpan molek. Tak usah perhiasan. Dia alat-alat yang melagakan. Lepas tu suruh suamimu tu semaya malam, qiyamul lail. Kalau ke puasa sunat, sebut mengenai infak, hubung silaturrahim. Suruh suami bangun malam. Dia tidur. Bangun. Puk dia tidur. Tak apalah, paling kurang. Gerak dulu. Lepas tu perbanyak ke istighfar bagi dirimu dan baginya, bagi suami dan bagi ibu bapanya, ibu bapamu dan semua muslimin muslimat.
berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, nak dapat zuriat yang soleh soleha, niat baik. Doa untuk dapat kebaikan dunia dan akhirat. Lepas tu waliz zaujaini ma'an, nasihat pada suami isteri sekali. Baca sendiri dah, mudah tu. Mudah. Lepas tu seterusnya 114, sejenak bersama anak-anak, wa ma'al abna wifqah, bersama dengan anak-anak. Maknanya kena mendidik anak-anak, ajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin, rukun Islam, iman, ihsan. Ajar secara soal-jawab pun tak apa, bila-bila duk main. Anak duk main, bila-bila main puzzle ke, kita pun tanya, Allah tu gapo? Kita tanya dia. Kita boleh ya, Allah tu Tuhan. Tuhan tu gapo? Tuhan tu zat yang bersifat. Zat bersifat dengan apa? Sifat dengan sifat ketuhanan. Ada berapa? Ada 29. Oh ya, sungguh zat Allah ada, tak sungguh tak ada. Sungguh zat Allah Taala tidak baru, tak sungguh baru. Ajar, we ingat dulu. Siapa 29. Lepas tanya pula Muhammad tu apa? Muhammad tu rasul. Rasul tu apa? Rasul tu manusia yang merdeka, yang diberi wahyu, yang diutuskan, yang diberi wahyu yang Allah Taala suruh sampai kepada umatnya. Bukannya supaya sulah ni Muhammad tu Tuhan. Muhammad tu manusia yang merdeka, laki-laki. Rasul. Jadi ada berapa sifat dia? Ada 11. Sungguh rasul benar, tak sungguh dusta. Ajar gitu. Payah kalau gitu. Sungguh rasul cerdik, sungguh rasul amanah, tak sungguh khianat. Sungguh rasul tabligh, tak sungguh susuk hukum. Sungguh rasul cerdik, tak sungguh jahil. Boleh berkelakuan dengan kelakuan manusia yang tidak penuh pangkat kerasulannya. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam pertama. Rukun Islam kedua, semaya, puasa, zakat, haji. Gitu. Ajar secara tidak langsung, tak apa. Tak nanti formal. Sama ada nak ajar lepas-lepas baca Quran ke, baca Iqra ke. Baca Iqra, tanya rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, hukum akad ada berapa. Ajar dah hukum akad ketika tu. Wujub mana sungguh, tak sungguh boleh. lah kali dia puyak kita baba. Berok. Berok sungguh. Perak tu. Mana dia peh sungguh. Lapas sungguh. Ya lapas ngoti lah tu. Tu banyak boleh baca sendiri dah. Ma'al abna. Nak ayat kita kena ajar anak. Lepas tu ilal abna, menasihat juga pada anak, kepada syekh ni kepada anak-anak kena buat gapo. Lepas tu walil usrah jami'an. Kepada keluarga semuanya, berpeganglah dengan tali Allah. Semuanya jangan berpecah. Berkasih sayang kerana Allah, dan berkumpul kerana Allah, dan berpisah kerana Allah. Ta'awanu jami'an ma'syaral usrah 'alal birri wat taqwa. Lepas tu tayyibu ta'amakum wa syarabakum wa malbasakum. Maknanya cari halal, makan yang halal, minum yang halal, pakai yang halal, sehingga Allah Ta'ala terima doamu. Lepas tu tolong liyun sirakulla minkum akhahu zaliman aw mazluman. Hulurkan bantuan daripada kalangan kamu, tak kira saudaramu hak zalim ke ataupun yang dizalimi. Kalau tolong orang zalim macam mana? Iaitu menghalang dia daripada melakukan kezaliman. Tu kita tolong dia. Mana kita cegah kemungkaran yang nak buat tu, supaya tolong orang zalim lah. Wa mazluman bis'i li raddi mazlamatihi ilaih. Dia tolong orang yang kena zalim tu, iaitu dengan berusaha untuk mengelakkan daripada kena zalim atas dia. Amar ma'ruf nahi munkar tu sepongai tolong, tolong orang dah.
Kalau mati pada kalangan kamu sebelum mana minta istighfar, minta Allah Ta'ala ampun dia, ziarah kubur dia. Kemudian 132 minta akan Allah sebenarnya kamu supaya dikumpulkan kamu semua dalam syurga. Sebagaimana dikupur di dunia ni dalam satu rumah, dikumpulkan juga dalam syurga, syurga Firdaus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita hadam moleklah kita ni comel, ana tengok comel. Fiqhut ta'amul, cara-cara pergaulan di antara suami isteri, petikan daripada Quran hadis, petikan daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'atan muhitatan wasi'ah wa arzaqan wasi'atan wa amwalan katsiratan mubarakatan wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.